H cap, ini adalah N dot, ini adalah conversion factor, ini adalah conversion factor. So, mana nak dapat conversion factor ni? Kita ada dekat table appendix kita. So, kita akan dapat negatif 4.025 10 kilojoule per second ataupun kilowatt. Okey, yang setakat ni faham tak? Faham. Okay, so next kita tengok pada question number 2. Dia kata, calculate the heat required. This Q required to bring 200 mole per hour of steam, 200 mole per hour of a stream containing 60% of C2H6 and 40% C3H8 daripada 0% kepada 350 degree, 0 degree C kepada 350 degree C. Lepas tu dia kata determine a heat capacity. So maksudnya CP. CP of for a mixture. So CP mixture. Apa yang kita kena buat pertama sekali? Kita kena cari CP yang baru. Sebab apa? Sebab kita nak tahu sebab ini adalah proses mixture. Perkara pertama kita kena buat free body diagram. Yang mana? Free body diagram. Yang mana free body diagram kita, dia ada inlet dengan outlet. So ada berapa stream? Dia kata kat sini heat require, okay, kan ada satu proses. Kita akan ada satu inlet dengan satu outlet. Okay, dekat inlet kita ada apa? Kita ada mixing. Mixing untuk siapa? C2H6 dengan C2H6 dan juga C3H8. Okey, kita ada dua. C2H6 dan kita ada C2H6, C3H8. Ini adalah 0.6, this is 0.4. So yang keluar pun sama. Okay. Outlet dengan inlet stream. Inlet temperature dia adalah 0 degree C pergi kepada 350 degree C. Volume dia ada 200 mol per hour. So sama juga 200 mol per hour. Okay, so cari heat capacity. Dia suruh cari pertama. Dia suruh cari apa? Dia suruh cari CP mix. Next, dia suruh cari Q. Okay, nak cari CP mix. CP mix. Okay, CP mix macam mana? Adalah berapa? Mol percentage fraction mol fraction darab dengan CP compound. Summation of mol fraction darab CP compound. POMPOU. Compound. So sama dengan mol fraction kita ada 0.6. CP siapa? CP C2H6 tambah 0.4 CP C3H8. So awak dapat berapa? 0.6 CP C2H6 berapa? Dekat table B2. Berapa? Cuba awak kira, bagi saya jawapan nilai CP akhir. Tambah 0.4.
Nilai ni dapat daripada table B2 untuk for these two compound. So dapat berapa nilai CP? Dia dapat berapa nilai CP mix yang baru? Berapa dapat? Dapat berapa? Dapat 5 dia macam tak?
Dapat tak? Okey, dapat tak? Saya dapat 29 ada. 29 apa? 0.36. 29.36. 29.36. Yep. 29.36 tu yang mana? Yang Total. total kat sini? Ke terlepas awak integrate? Terlepas awak integrate? Tak, total. Total. Total kat sini 29.36. Mana boleh? Dia mesti akan jawapan dia. Okay. Sorry. Dia kena mesti lagi tinggal jawapan dalam bentuk T plus T square plus T kuasa 3. Okay, kat sini ada A tambah BT tambah CT square tambah DT kuasa 3, betul? So kat sini pun ada A tambah BT tambah CT square tambah DT kuasa 3. So yang A, awak kena darab, awak kena darab, awak kena darab, awak kena darab. Ni kena darab, kena darab, kena darab, kena darab. Lepas tu awak tambah A tambah bahagian A, B tambah bahagian B, C tambah bahagian C, D tambah bahagian D. Okay. Lepas tu baru integrate kan? Ya, lepas tu baru kita akan buat dekat sini dia punya data Hcap. Adalah integrate siapa? Kepada 0 degree C, 0 degree C kepada 350 degree C, CP mix DT. Baru awak masukkan yang ni 0350 degree C, CP awak kira ni dekat sini DT. Baru dapat nilai satu nilai. Madam. Ya. Yang lepas integrate tu saya dapat 29.87. 29.87. Betul? 29 something. 29 point something. Unit kat sini adalah kilojoule per mol. Ni tak habis lagi, kena kira Q. Q equals to N dot sebab dia ada dot, N dot delta Hcap. So N dot kita adalah 200 mol per hour. Darab dengan delta Hcap tadi 29 point something kilojoule per mol. Tak boleh tak habis lagi, so jawapan dia akan dapat kilojoule per hour. Ataupun awak kena tukarlah kepada kilojoule per second. Kena ada lagi satu conversion factor lah, nak tukarkan hour pergi kepada second. Tapi make sure kat sini ni, kena dapat dulu yang kat sini. Okay, kat sini awak dapat berapa? Ni, A dapat berapa A? A dapat 0.05683. Lagi tambah? Salah. 0.05683. 583. 5683. Okay, yang ni B? Yang tu dapat 17.39. Darab 10 negatif? 5. 5. Okay, ni yang C? Negatif 8.734. 10 negatif 8. Tambah? Tambah 17.05. 17.05 05. darab 10 negatif 12.
Itu masuk integrate. Dapat nilai 29. Darab akan dapat jawapan akhir dia berapa? Jawapan akhir 5974. 5974. kg per hour. kg per hour. Oh, 5974. Ya. kg per hour kalau nak per second awak kena tukar lah per second. Okay. Okay, ni next adalah soalan yang kita boleh buat sama-sama. Ini soalan final, saya tak ingat tahun berapa. Derive energy balance equation for closed and open system and construct hypothetical path to find the specific enthalpy ethanol liter 10 degrees C 6 atm to ethanol 90 degrees C 60 atm and cyclopentane. Okay, untuk ni dia minta suruh kita derive closed system dengan open system. Okay. So, apa kita kena buat untuk closed system? Apa derive equation ataupun derive energy balance equation untuk kita buat closed system dengan open system? Dekat nota ada. Apa nilai dia? Apa equation untuk closed system and apa equation untuk open system? Apa untuk closed system? Q equals to delta U. But for open system, Q equals to delta H. Okay. Ingat ke tak ni? Boleh buat keluar soalan macam ni. Okay, next. Nak buat hypothetical path. Construct hypothetical path ethanol liter liquid 10 degree C 6 atm kepada ethanol gas 90 degree C 60 atm. Okay, perkara pertama 7 markah. Perkara pertama, apa kita kena buat? Kita kena guna chemical formula. Lepas tu kita kena tahu TB, kita kena tahu TM, kita kena tahu delta HV, kita kena tahu delta HM. Okay, sebab kita nak convert liquid pergi kepada gas. So, bila liquid pergi kepada gas, hanya TB sahaja. Okay. So, ethanol. Apa chemical formula ethanol? C2 H5OH. Liquid. Nak pergi kepada C2H5OH, gas 90 degree C, 60 atm. Okay. Okay, next kita kena buat apa? Anak panah ke bawah. Nak tulis apa kat bawah ni? Okay. Kita kena buat apa?
Suhu. Suhu dulu. Satu ATM je. Satu ATM dulu. Bawa turun satu ATM dulu. Lepas satu ATM, Suhu. kena buat apa? Kena suhu. Suhu berapa? Ha. Berapa dia punya ni? Nak buat turun ke suhu berapa? 78.5. 78.5. Okey. 78. Sorry. 78.5 degree C. Lepas tu nak bagi apa? Perubahan phase. Sebab ini adalah TB C2 C2 H5 OH liquid akan pergi kepada gas 78.5 degree C 1 atm. Okey, lepas tu C2H5OH. Pergi ke 3 ATM. Pergi ke 6 ATM. 6 ATM. Betul ke? Ya kot. Pergi ke mana? Pergi ke 90 darjah Celsius. Pergi ke 90 dulu ke pergi ke 60 ATM dulu? 90. Pergi kepada 90 dahulu. Pergi kepada 90. Pergi kepada gas 90 degree C 1 ATM. Baru dia akan pergi kepada 90 degree C 60 ATM. So ini kita identify sebagai delta H cap 1. So ini saya identify sebagai delta H cap 1A. Ini delta H cap 1B. Ini delta H cap 1C. Ini delta H cap 1D. This one is delta, delta H cap 1E. Okay, dah selesai ke belum? Belum. Okay, next adalah cara nak solve. Okay, untuk liquid 10 degree C 6 ATM ke liquid 10 degree C 1 ATM. So dia adalah menggunakan equation V cap delta P sebab this one is pressure change. So untuk pressure change kat sini equal to 0 because of P different is less than 50 ATM. Okay, untuk yang kedua, 10 degree C kepada 78 degree C. So, kena buat apa? Integrate. Daripada 10 degree C pergi kepada 78.5 degree C, CP, C2H5OH liquid DT. Okay, lepas tu kita nak tukar phase. Liquid pergi kepada gas. Tengok kepada delta H. H apa? H cap V, vapor, dekat table B1. So ni, next adalah integrate. So integrate samalah macam tadi, temperature change. So 78.5 degree C, 90 degree C, CPC 2H5OH gas DT. So yang ini kita kena guna V cap delta P. Ada nilai ke tak? Ada. Sebab delta P kita adalah lebih besar daripada 50 ATM. So kita kena kira. Okay. So yang at the end kita ada delta H
cap 1 equals to delta H cap 1A tambah delta H cap 1B tambah delta H cap 1C tambah delta H cap 1D tambah delta H cap 1E. Okay. So ni je saya keluar pentane. Saya tak muat lah. Sekejap. Okay. So next. Okay, next. Kita ada yang pertama tadi. Delta H cap 1A equal to 0 sebab delta P is less than 50 atm. Okay, number 2. Delta H cap 1B adalah integrate daripada 10 pergi 78. CP C2H liquid DT. Okay, tengok dekat table B2. Okay, delta berapa? 10 dengan 78.5. So, berapa dia punya ni? Berapa? Tengok dekat table B2. Berapa? Berapa nilai B? Dia ada A ke mana? Dia ada A sahaja. Ya, dia ada A sahaja. Kalau dia ada A sahaja, maksudnya kat sini dia akan ada A dia berapa? Ada 2 minit nak ambil yang mana? Okey, ada 2. Nak ambil yang mana? Nak ambil yang mana? Tengok B2 etanol. Dia ada 2. Jadi kita nak ambil yang mana untuk etanol? Tengok case kita. Tengok dekat state. State tu keadaan dia sama ada liquid ataupun gas. So dalam ataupun kristal. Kristal ni C is solid kalau ada kristal. Kita tengok dekat etanol. Etanol, etil alkohol, etanol C2H5OH, molecular weight 46.07. State L, liquid, form 1. Dia akan jadi bila dia form 1 dia adalah A plus BT plus CT square plus DT cube. Okay, lepas tu degree C, unit temperature, unit kita, degree C. Dan dia ada A. A 158.8 dan dia ada yang bawah dia. Dia ada yang bawah 103.1, betul? Dan dia ada gas pula. Dia ada 3 kat situ. Etanol ada 3. Liquid, liquid, gas. So, tengok dekat liquid. Okay, tengok dekat ujung tu, unit range of T. Okay, unit range of T ni menentukan yang mana nak pilih. Bila kosong kat situ, maksudnya bila dia dalam keadaan range temperature kosong. Dan 100 ni maksudnya di dalam daripada kosong pergi kepada 100. So, dalam kes kita nak pakai L yang atas ke L yang bawah? Bawah. Bawah. Jadi kat sini berapa? 158.8. A kan? A. So, kat sini 158.8. DT lah. Sebab dia ada satu je. Liquid. So, kita akan dapat, lepas kita rate 158.8 T. Yang mana kita ada 78.5 dan 10. So, kita dapat berapa nilai kat sini? Kilojoule per mol. Dapat berapa?
Buat apa? Tekan kalkulator terus dapat tu buat apa? 10,000. Ha? Berapa? 10,877.8. 10877.8. Okay, betul ke tak betul ambil nilai tu? Kita ni, betul ke tak betul ni? Dekat dalam ya Allah. Okay, dekat dalam tengok dekat table awak tu. Atas sekali dia kata adalah A darab 10 kuasa 3. So maksudnya 158.8 ni adalah A darab 10 kuasa 3. Saya mana pen? Okay, awak ada kat sini. A darab 10 kuasa 3 adalah 158.8. Dia punya formula adalah A. Jadi kita kena bawa ini pergi seberang. So dia akan tinggal 158.8 darab 10 negatif 3. Baru kita boleh masuk dalam equation A tambah BT tambah CT square tambah DT kuasa 3. Sebab dia nak A sahaja. Dia bukan nak A darab 10 kuasa 3. So jangan tertipu kat sini. Terkeliru. So kat sini sepatutnya adalah 158 darab 10 kuasa negatif 3. So kat sini pun adalah. So ni akan jadi padan balik. Okay, ni adalah 10 kuasa negatif 3. Alamak. Tak boleh dah. Tak boleh nak pusing balik Dah tak boleh dah. Tak apalah. 158.8 darab 10 negatif 3 DT. So kita akan dapat 158.8 darab 10 negatif 3 T. So sini adalah 78.5 dengan 10. So kita akan dapat kat sini berapa kilojoule per mol? 10 minit. 10. Ya. 10 yang awak dah kira Yes. Okay, so B. Kita pergi yang ketiga. Delta H cap 1C. So 1C kita adalah delta H V. So sama dengan berapa dekat table B1. Tengok dekat table B1. Dekat etanol. Berapa nilai HV dia? Berapa nilai HV dia? $38.58. 38.58. So kat sini adalah 38.58 kilojoule per mol. So pergi kepada yang keempat, H1D. H1D adalah integrate. Integrate daripada 78.5 pergi kepada 90. CP gas DT. So berapa CP gas? So saya nak padam dulu. Okay, CP gas berapa kat sini? Tengok dekat table B2 berapa CP gas? $158.8 darab 10 kuasa negatif 3. Ya, 158. Salah. Gas, etanol gas liquid 61.34. Awak salah tengok tu. Tadi awak tengok dekat liquid 158.8. 61.34. 61.34. Darab 10 kuasa negatif 5. T square tolak 8.7. 49 darab 10 negatif 8. T kuasa 3 tambah 19.63. Okay, DT.
Okay, ada nilai ni. Masuk kalkulator dapat berapa nilai? Kilojoule per mol. Berapa? Tekan kalkulator je. Nilai dah ada. A, B, C, D. Terus tekan kalkulator. DT. Dapat satu nilai. Berapa? 4.66. Tak ada kuasa-kuasa tak ada Tak ada. Okay, so kita pergi kepada yang kelima. Delta H1 cap 1E. H cap 1E. Yang mana equation adalah VP, V cap delta P. Okay, V cap kita adalah 1 over density delta P. Ini saya, sorry jap, saya tak buat nanti. Alamak. Ya Allah, kenapa saya terdiri erase, alamak. Tak apalah, korang ada tadi kan jawapan dia kan? Okay, delta H cap 1E adalah V cap delta P sama dengan 1 over density delta P. Okay, tadi korang ada jawapan tadi kan, delta P. So nak dapatkan 1 over density delta P, kita akan refer kepada sama dengan 1 over SG substance darab dengan raw water darab dengan delta P. Okay, ni saya dah ringkaskan. Okay, so apa kita kena buat? Kita kena cari SG berapa? SG substance berapa? 1. SG substance berapa? Substance kita siapa? Etanol. Macam nak dapatkan SG substance kita? SG etanol. Kita kena refer dekat table B1. Tengok dekat table B1. Etanol punya SG berapa? 0.789. 0.789. Saya tulis kat bawah. 0.789 akan darab dengan water. Water berapa? 1000. 1000. 1000 apa? Seribu apa unit dia? Kilogram per meter cube. Kilogram per meter cube. Okay. Delta P. Delta P kita adalah 60 tolak berapa? 60 ATM tolak berapa? Inlet dia berapa? Daripada asal. 60 tolak 1 ATM. So kalau ikut ni, kita ada jawapan dia meter cube, unit akhir dia meter cube ATM per kilogram. So kita tak boleh nak solve sebab kita nak operasi tambah dengan tolak akan dapat kilojoule per mol. Baru kita boleh tambah semua sekali. Jadinya kita kena buat conversion factor. Conversion factor, macam mana kita nak convert? Okay, kita akan tengok pada gas constant. Yang mana kita nak hapuskan ATM pergi kepada joule. Okay, tengok kepada awak punya appendix, apa yang kita ada untuk kita dapatkan joule. So joule kat atas. So ada tak apa-apa yang kita ada joule kat sini? Dekat awak punya gas constant.
Dekat appendix. 8.314. Okay, 8.314 joule per apa? Sorry. Joule per mol K. Sorry. Joule. Jangan padam lagi dah. Joule per mol K. Okay. Joule per mol K. Okay. Ini kita ada joule. Lagi bertambah. Meter cube, ATM, kilogram, joule, mol K. So ada tak apa-apa unit yang kita boleh hapuskan ATM? Ataupun meter cube? Ataupun yang berkaitan? Sebab kita nak tinggalkan joule je. So kita kena hapus ni. Mol. Kita nak tinggal joule per mol je. So kita kena hapuskan K. Kita kena hapuskan ATM. Kena hapuskan meter cube. Kena hapuskan kilogram. Macam mana kita nak hapuskan? Ada tak lagi dekat constant gas constant tu yang kita boleh hapuskan ATM, meter cube ataupun kilogram ataupun Kelvin? Ada tak? Ada tak? Ada tak dekat gas constant tu? ATM ada. ATM ada. Okey, ATM berapa? 0.08206. 0.08206. Sekejap saya tulis. 0.8 Sorry. 8206 N.ATM. apa dia? N. LATM Per mol K. mol K. Sebab tu saya suruh buat fishbone sebab nampak. Okey, kita tengok apa yang kita boleh potong. Kita boleh potong ATM, kita boleh potong ATM. Mol, kita boleh potong mol. Kelvin, kita boleh potong Kelvin. Kita ada joule, meter cube per kilogram. Still lagi ada. So apa kita kena buat? Kita boleh convert tak? Kita hapus tak kilogram per meter cube ni? Meter cube dengan kilogram ni kita boleh cancel off unit dia tak? Dengan buat unit conversion. Sebab kita ada liter. Liter dengan meter cube kita boleh hapus tak? Boleh. So berapa liter sama dengan meter cube? So liter kena duduk atas, meter cube kena duduk bawah. Baru dia boleh hapus. So berapa liter dengan meter cube? Berapa liter sama dengan berapa meter cube? Satu meter cube sama dengan berapa liter? 1 liter sama dengan berapa meter cube? 1 meter cube sama dengan 1000 liter. Okey, 1 meter cube sama dengan 1000 liter. So kita boleh hapuskan liter, kita boleh hapuskan meter cube. Tapi kita still lagi ada kilogram. Kita nak kilojoule per mol. So kita kena buat apa? Nak convert kilogram pergi kepada kilomol kena dengan molecular weight. Molecular weight dia berapa? Darat dengan molecular weight. Molecular weight adalah kilogram per kilomol. Kalau gram, gram per mol. So sekarang ni adalah kilogram, so kilogram per kilomol. So berapa molecular weight untuk etanol? Tengok dekat 46.07. 07. So ini kita hapuskan kilogram, kita akan tinggal joule per kilomol. Jadi sebab semua unit dalam keadaan mol, maksudnya 1 kilomol sama dengan 1000 mol. Baru jawapan akhir dia
akan tinggal joule per mol. Tapi ni tak habis lagi sebab semua kilojoule. So kena buat lagi lah lagi 1 joule kilojoule. Maksudnya 1000 joule 1 kilojoule. Baru kita boleh hapuskan joule. Tinggal kilojoule per mol. So dapat berapa ni? Kilojoule per mol. Sebab tu saya suruh buat bentuk fishbowl, senang nampak unit apa yang tak cancel lagi, unit apa yang kita kena bawa lagi. Ataupun kita kena cari dia punya conversion factor. Dapat berapa? Dapat berapa? Tekan je kalkulator. 1 darab 59 darab 8.314 darab dengan 1000 darab 46.07 darab 1 darab 1. Bahagi buat kurungan besar 0.789 darab 1000 darab 0.08206 darab 1 darab 1000 darab 1000. 0.35. 0.35. So, awak punya delta H1 adalah hasil tambah delta H1A tambah delta H1B tambah delta H cap 1C tambah delta H cap 1D tambah delta H cap 1E. So kat sini kosong, tambah tadi berapa? Kira tadi tambah dengan 0.35. So ini berapa tadi? 38 yang stable B1 no. $38.58. Aku kat sini 38.58. So sini berapa tadi tambah? Tambah. Dapat berapa nilai H1 dia? Berapa kilojoule per mol? Berapa? 54.47. Okay. Inilah soalan, lebih kurang soalan memang akan keluar. Soalan final memang akan keluar konstruk hypothetical path sampai dapat jawapan. Ataupun dia minta tak ada jawapan, dia nak minta macam ni sahaja. Dia nak minta macam ni sahaja. Ataupun dia nak minta sampai final answer. Terbergantung lah. Tapi dalam kat sini dia minta construct the hypothetical path and find the specific enthalpy. So maksudnya dia suruh carilah CP dia berapa. Okay. So untuk yang kedua, cyclopentane pun sama. Nanti awak try buat sendiri cyclopentane. Guna step yang sama, buat hypothetical path, cari di setiap
anak panah tu kena cari nilai dia sampailah dapat jawapan akhir. So kita nak pergi kepada question 2. Okay, sekarang pukul 11. Okay. Yang kat sini dia kata a gas stream containing N-pentane masuk dalam condenser. So unit equipment kita adalah condenser. Condenser dia kata masuk pada 95 degree C, keluar pada 5. Okay, masuk pada 5 degree C, 5 ATM. Masuk 95 degree C, 5 ATM. Okay, lepas tu dia kata rate dia dah bagi. Rate adalah 448 meter cube per hour. Okay, lepas tu, dia dah bagi reference state N-pentane. Ini sebagai reference state. Help free body diagram. Calculate heat require Q by considering the pressure change. Maksud kat sini, by considering the pressure change ni yang kita buat ni. Ni. Ini adalah kita consider pressure change. Kalau kita tak consider pressure change, dia akan dapat kosong. Tapi ini kita consider pressure change. So nanti dia akan dapat ni je lah. So kita kena kira kat sini. Okay. So apa perkara pertama yang kita kena buat? Dia kata with the help of free body diagram. Perkara pertama kita kena buat, kita kena lukis free body diagram. Okay, nak lukis free body diagram macam tadi kita tengok. Ada berapa inlet, ada berapa outlet. Satu inlet, satu outlet. Sebab apa? Sebab kita dah masuk condense. Dia keluar, maksudnya dia tak ada bagi tahu pun ada 2 outlet. So maksudnya kita assume satu inlet dengan satu outlet yang keluar. So N-pentane. N-pentane apa dalam dia kita punya chemical formula? C5H12. Okay, C5H12. Masuk pada 95 degree C, 1 ATM, keluar pada 5 degree C, 5 ATM. So dia masuk kat sini N-pentane, kat sini adalah N-pentane. Okay, lepas tu dekat inlet dengan outlet dia masuk condenser. Okay, dah complete. Ada lagi tak maklumat tertinggal? Tak ada. Okay, maklumat tambahan dia bagi adalah 448 meter cube per hour. So ini volume. So kita boleh tukar dia kepada apa? Meter cube per hour. Kita boleh tukar dia kepada apa? Mass. Mass. Macam nak tukar dia kepada mass? Density. Darat dengan density. So darat dengan density. Sekejap, nanti kan confuse pula. Darat dengan density. Okay, darat density. Density dia berapa? N-pentane. Density dia berapa? $630. Okay, 630. 630? Kenapa 630? Okay, sebab dah darab. Okay. Darat dengan density 630 kilogram per meter cube. Betul? Dan kita tahu equation kita, ni belum masuk energy equation lagi, saya dah ter-advance. Okay. So next, kita dah complete. Kita pergi kepada general equation. General equation kita ada Q tolak WS equal to delta H tambah delta EK tambah delta EP. Okay, dalam case kita ada per hour. So dia akan ada dot. Dalam case kita, apa lagi assumption kita ada? WS ada tak? WS ada tak dalam soalan?
Tak ada. Tak ada. So WS equal to 0. Delta EK, Tak ada. delta EK equal to 0. Delta EP pun equal to 0. So kita akan dapat Q dot equals to delta H dot. Sama dengan N dot delta H cap. Okay, N dot. Kita ada mass. Kita dah cancel meter cube. So kita ada kilogram per hour. So kita convert kepada kat sini N dot. N dot adalah mol. Mol kita kena darab dengan apa? Kena bahagi dengan molecular weight dia. Sebab kita kena hapuskan kilogram per kilomol. Kat sini kena ada 1 kilomol sama dengan 1000 mol. So berapa molecular weight dia kat sini? So sini adalah molecular weight. Ini adalah density. Sekejap, saya takut keliru dengan ni. Condenser saya buat kat bawah. Ini adalah density, ini adalah molecular weight, ini adalah conversion factor. Okay, so dapat berapa? Berapa dia punya molecular weight? N-pentane. 72.15. 72.15. 72 kilogram per kilomol kan. So 72.15 kat bawah. Darab dengan 1000 kilomol. Kilomol tukar convert. So kita akan dapat berapa kat sini? Kilogram cancel. Kilomol. So kita akan dapat mol per hour. So dapat berapa mol per hour? Berapa mol per hour? Bila dia besar, bila? Besar lah. 3.9 darab 3.9 darab 10 kuasa 6. 6. 3.9 darab 10 kuasa 6 sebab dia besar lah. Meter cube darab dengan kilogram per kilogram darab dengan 1000 kan. 0.063 tu betul ke? Sekejap. N-pentane 0.63 darab dengan 1630. Betul lah. 123. 630. Betul lah. So dah dapat nilai ni, dapat GE. So baru kita tengok kepada dia punya hypothetical path. Ataupun nak sebab okay, tengok kepada macam mana kita nak dapatkan H cap. Okay, nak dapatkan H cap kita kena ada dua. Kita kena ada H cap inlet. Okay, dia ada dua H cap outlet dengan H cap inlet. Sebab apa? Sebab delta H kat sini adalah N dot H outlet tolak H inlet. Okay. So nak dapatkan H outlet, kita kena ada reference state pergi kepada condition state. So dekat outlet reference state dia dah bagi kita C5H12 liquid 25 degree C 1 ATM. Pergi kepada condition state. Condition state dekat outlet. Outlet adalah C5H12 liquid. Masuk dia liquid ke gas ni? Condense. So gas stream. So sini adalah gas, sini adalah liquid. Tapi dia masuk dalam liquid. Reference state kita dia bagi tahu adalah liquid phase 25 degree C 1 ATM. So liquid phase 25 degree C 1 ATM kepada liquid 5 degree C 5 ATM. So nama juga kita kena buat juga H1 cap. So ini akan jadi C5H12 liquid 25 degree C 1 ATM. Berapa suhu dia nak jadi gas? Tengok dekat table B1 N-pentane. Berapa suhu dia nak pergi kepada T boiling? Berapa?
36.07. 36.07 degree C. Okay, daripada sini baru dia pergi pada C5H12. Liquid pergi pada gas 36.07 degree C 1 atm. So dah pergi 36. Dia nak liquid. Outlet liquid. So nak pergi liquid. So kenapa nak kena ada pergi gas lagi? Ni dekat outlet ni. Outlet. So dekat outlet. Dia terus bawa pergi kepada. Ni outlet outlet. Outlet kita 5. So pergi kepada 5 degree C 1 atm. Lepas tu baru dia pergi ke heat. Kita tengok delta H1A. Ni delta H1B. So ini adalah V cap delta P. So kat sini adalah integrate CP dt. Ni dekat outlet. Okay, ini outlet Inlet pula. Inlet. Dekat inlet adalah kita ada reference state kita C5 H12 liquid 25 degree C 1 atm pergi kepada C5 H12 gas 95 degree C 1 atm. 1 atm 5 atm. 5 atm. Okay. Baru kita ada kat sini, baru kita tukar C5H12 liquid 36.07 tadi kan, degree C 1 atm. Baru proses phase change tu berlaku C5H12 gas 36.07 degree C 1 atm. Daripada ni, kita nak tinggikan temperature dulu. So pergi tinggikan temperature C5H12 gas 95 degree C 1 atm. Baru naikkan pressure. So sini H delta 1, kat sini ada H cap 2. Labelkan je apa-apa nilai, kita tak ada masalah. Tapi kat sini adalah H2A, delta cap H2B, delta cap delta H cap 2C, ini ada delta H cap 2D. Yang mana temperature difference integrate CPDT. Yang kat sini phase change adalah delta HV dekat table B1. Ini pada table B2. So ini adalah integrate 36 kepada 95, integrate kepada CPDT di table B2 gas. Ini table B2 liquid condition. So ini adalah V cap delta P. So dapat nilai dua-dua ni. Lepas tu baru kita masukkan dalam enthalpy change kita. Baru masukkan dalam enthalpy change. Q dot equals to N delta H sama dengan N dot H cap outlet minus H cap inlet. So N dot kita ada tadi 39.10 darab 10 kuasa 6 mol per hour. Kita kena tukar pada mol per second sebab soalan dia minta joule per second. So, mol 1 hour 360 second. Baru boleh darab dengan outlet dengan inlet kilojoule per mol. So kita akan dapat satu jawapan akhir adalah mol kilojoule per second. Okay, ini adalah proses dia nak solve. Okay, yang sekarang ni awak solve dapat berapa kat sini? H cap 1 dengan H cap 2. Okay, seorang kira H cap 1, separuh kira H cap 2. Kita nak solve example ni.
Ataupun yang lelaki kira H cap 1, perempuan kira H cap 2. Untuk semua cycle ni, dapatkan satu nilai lepas dah tambah H cap 2A, 2B, 2C, 2D, dapat berapa. Yang lelaki kira yang ni, H cap 1, dapat H cap 1A dengan 1B, dapat berapa. Sebab V cap data api kena guna macam yang kita buat tadi. V cap data api yang ni. Okey, saya tunggu. Saya bagi masa 10 minit. Okay, dapat tak berapa dia punya untuk H cap 1 dengan H cap 2? Dapat berapa?
malas.